Inilah riff gitar yang mengiringi kelahiran muzik heavy metal. Ia merupakan intro lagu Black Sabbath dalam album berjudul Black Sabbath oleh kumpulan Black Sabbath. Lagu ini diilhamkan daripada pengalaman sleep paralysis atau lumpuh tidur oleh pemain bass kumpulan ini yang melihat sosok lembaga hitam di hujung biliknya. Berdasarkan kejadian itu, vokalis mereka, Ozzy Osbourne, menghasilkan lirik lagu ini. Pada era 60-an telah ada beberapa kumpulan rock yang mempopularkan riff berat. Antara yang popular ialah Led Zeppelin dan Deep Purple. Walaupun ramai berpandangan Judas Priest merupakan kumpulan heavy metal yang pertama, tetapi konsep muzik heavy metal itu sendiri wujud bersama munculnya Black Sabbath. 4 ahli asal Sabbath, Ozzy Osbourne, Geezer Butler, Bill Ward dan Tony Iommi adalah ikon terulung genre ini. Pada mulanya, Black Sabbath sendiri kurang senang dengan terma heavy metal sebagai deskripsi muziknya. Bagi mereka, Sabbath ialah hard rock. Malah mereka bermula sebagai kumpulan muzik blues sebelum menukar haluan kepada rock. Pada saat kemunculannya, muzik Sabbath berbeza dengan kumpulan rock lain. Lagu-lagu mereka lebih gelap dan misteri. Black Sabbath adalah yang pertama dalam menjadikan elemen kegelapan sebagai konsep dan identiti muzik mereka. Majoriti katalog Sabbath mengandungi unsur-unsur mistik, occultism, kemusnahan, peperangan dan alam gaib. Nama Black Sabbath diinspirasi daripada sebuah filem seram yang mula ditayangkan pada era 60-an. Kerana elemen gelap ini, Sabbath disalah erti sebagai pemuja syaitan. Dikatakan terdapat ahli sihir telah hadir ke konsert mereka sewaktu permulaan karya Sabbath. Sedangkan Sabbath tidak mempromosi satanism. Semua anggotanya beragama Kristian yang sangat mementingkan aspek spiritual dan berpegang kuat dengan agama itu. Tema kegelapan lagu-lagu Sabbath lebih cenderung ke arah kemusnahan dan perjuangan umat manusia, sama ada secara personal atau menentang institusi penguasa. Mereka membawa mesej keburukan perang, kejahatan golongan penguasa dan isu-isu sosial yang membelenggu manusia. Contoh lagu-lagu itu ialah Iron Man, Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath, Into the Void, Children of the Grave, Hands of Doom, Electric Funeral dan War Pigs. Gitarisnya, Tony Iommi, sering dikreditkan sebagai pencipta sonic heavy metal itu sendiri. Ramai yang beranggapan kecederaan yang dialami Iommi merupakan pencetus kepada muzik yang dianggap gelap ini. Sebelum menjadi pemuzik, beliau pernah bekerja di kelang besi di mana Iommi telah mengalami kecederaan serius yang menyebabkan 2 hujung jari kanannya terputus. Insiden ini hampir menyebabkan Iommi berhenti daripada bermain gitar, sehinggalah beliau didedahkan dengan kisah legenda Gypsy Jazz, Django Reinhardt. 2 jari kirinya cedera teruk akibat terlibat dalam satu kebakaran. Tetapi Django tetap meneruskan karier sebagai gitaris dan kini dianggap sebagai salah satu gitaris terhebat dalam sejarah. Tony Iommi telah mencipta artificial fingertip bagi memudahkannya menekan fret. Beliau juga memilih tali gitar dengan gauge yang lebih nipis bagi membolehkannya melakukan teknik seperti bending dan vibrato dengan lebih baik. Iommi juga merupakan satu-satunya anggota Sabbath yang tidak pernah keluar daripada band ini dari awal hingga akhir. Selain beliau, pemain bass Black Sabbath, Geezer Butler, juga merupakan individu penting dalam aspek gubahan lagu. Walaupun majoriti lagu mereka dihasilkan secara bersama, kebanyakannya digubah daripada idea asal Geezer yang merupakan penulis utama mereka. Ahli yang paling ikonik dalam Sabbath tentunya vokalis mereka, The Prince of Darkness, Ozzy Osbourne. Namun posisi vokalis Sabbath sering bertukar ganti, iaitu seramai 10 orang. Ini termasuklah 2 vokalis Deep Purple, Ian Gillan dan Glenn Hughes. 4 daripada mereka pula tidak sempat merakam sebarang album studio bersama. Dan kesemua pengganti Ozzy ini tidak memberi impak yang besar, kecuali Ronnie James Dio. Malah, semua album Sabbath yang tidak melibatkan Ozzy atau Ronnie dikritik teruk kerana gagal membawa identiti kumpulan itu. Hubungan Black Sabbath dengan para vokalisnya agak rumit, terutamanya dengan Ozzy.
Beliau dipecat daripada band ini pada tahun 1979 kerana masalah dadah dan alkohol. Beliau pada ketika itu telah merakam 8 album studio bersama. Ozzy kembali sebagai frontman Sabbath sekitar tahun 97, tetapi hubungan antara mereka masih kompleks, sering turun naik. Kerana keadaan ini, Black Sabbath telah mengenepikan Ozzy pada tahun 2005 tanpa penyanyi itu keluar daripada kumpulan. Pada waktu itu, Sabbath mengambil semula Ronnie, tetapi dengan nama yang berbeza, iaitu Heaven and Hell. Secara dasarnya, Heaven and Hell ialah Black Sabbath, tetapi mereka tidak menggunakan nama ini kerana isu hak cipta. Heaven and Hell diambil daripada judul album Sabbath bersama Ronnie pada tahun 1980. Namun, projek Heaven and Hell terkubur pada tahun 2010 selepas Ronnie meninggal dunia. Sejak kematian Ronnie, Ozzy telah kembali semula bersama Sabbath. Mereka telah merakam album studionya yang ke-19 yang juga album terakhir Black Sabbath berjudul 13. Pada tahun 2017, Black Sabbath telah melangsungkan persembahan terakhir mereka di End Tour di Birmingham, England dengan semua anggota asal kecuali pemain drum mereka. Pada hari ini, Black Sabbath dianggap sebagai perintis utama heavy metal dan tidak ada mana-mana kumpulan metal mampu menandingi legasi mereka.